من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. Nabi Saleh berkata kepada puak kafir, wahai kaumku, mengapa kamu segera kufur engkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu, tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Mereka menjawab, kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu. Nabi Saleh berkata, perkara yang menyebabkan mujur dan malang kamu adalah di sisi Allah, dan dialah yang menentukannya, bukan aku. Sebenarnya kamu adalah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu. Dan di bandar tempat tinggal kaum Samud itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi dengan berbagai-bagai maksiat dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka berkata sesama sendiri, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya kita akan membunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kami tidak hadir di tempat pembunuhan Saleh, apalagi membunuhnya atau membunuh pengikut-pengikutnya, dan sesungguhnya kami adalah berkata benar. Dan dengan demikian mereka telah merancang rancangan jahat, dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka, iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Kesudahannya rumah-rumah mereka telah runtuh ranap dengan sebab mereka berlaku zalim. Sesungguhnya kejadian yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musababnya.
dan kami selamatkan orang-orang yang beriman serta yang selalu bertakwa. Dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah peristiwanya tatkala ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedangkan kamu nampak kekejiannya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amalah keji, bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka al-matlubi, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Ilahi, engkaulah tempat matlamat dan tujuanku, dan hanya keridhaan-Mu lah yang menjadi cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat ataupun baru selesai menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Untungnya kita di sini berbanding dengan orang-orang yang berada di luar sana yang tidak berkesempatan lagi untuk solat berjemaah, bahkan dia pula disolatkan oleh orang ramai. Sama ada tuan-tuan sedar tidak sedar, hari ini kita terima lagi ketibaan mayat daripada Belanda, iaitu mayat-mayat ataupun penumpan MH17. Banyak perkara yang berlaku dalam negara kita, dan kalau tak terlibat dengan MH17 pun ramai manusia yang dipanggil oleh Allah. Saya semalam dengan pelajar, anak-anak pelajar saya, pukul 1 pagi sembahyang mayat. Baru balik kursus daripada Langkawi pukul 4 pagi kemarin, pukul 5 petang kemarin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam jawatan, bekerja dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, kembali dalam usia yang muda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semalam pun tidur dalam pukul 2 lebih. Pukul 4 tadi bertolak daripada Setiu, mari sembahyang subuh. Ada tazkirah subuh tadi, sambungan daripada ayat kita baca garik ni. Balik lagi ke Setiu, mari pula petang itu berasa tak erok berdoa lalu. Letih sangat rasanya. Tapi begitulah, kalau kita tak tebang, kalau kita tak bersungguh, tak ada mujahadah dalam diri, maka kita tak ada semangat untuk nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan letih lesu dengan berbagai-bagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya sebut begitu sebab salah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, nikmat kita banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat pendek, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya kami beri nikmat kebaikan kepada kamu amat banyak. Sehingga dalam ayat lain, la tuhsuha, mu tak boleh nak hitung.
banyaknya nikmat aku beri, nikmat kebaikan. Bukan dunia saja, bahkan akhirat. Maka fasallili, maka hendaklah kamu sembahyang. Wanhar, dan bersembelihlah korban. Masuklah korban tiap-tiap tahun untuk kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kamu terima begitu banyak. Fasallili, maka sembahyanglah. Dan Nabi kata tak ada benda yang menyejukkan hati melainkan ibadah sembahyang. Orang yang pergi tak ada dah dia untuk nak sembahyang. Lepas tu dalam kita tengok mayat yang turun dengan kanda-kanda, bukan hebat atas bendera, tidak. Bahkan saya tengok ada di antara tentera yang akad kanda dengan sepotong jari. Ini menunjukkan mayat yang berada di dalam itu tidak sempurna. Bukan berat pun kanda, cuma gohnya duduk pada bendera. Tapi kita orang yang beriman, bukan baju hitam tafakur tu menjadi model kita. Hari ini bekas Mufti Firlih keluar satu fatwa kenyataan, bukan trend Islam. Kita bertafakur, kita apa benda kita pakai baju serba hitam. Tafakur bangun menghormati mayat tidak ada apa gunanya melainkan kita membaca bismillah, baca Fatihah. Itu yang diajar oleh agama. Bukan bangun hangguk-hangguk tak tahu ke benda. Dan mereka ini tak semayang dah. Mereka orang lain lah semayang kepada dia. Dan kita patut bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih beri kita kesempatan untuk semayang, lebih-lebih lagi semayang berjemaah. Sebab banyak hadis Nabi SAW berhubung dengan semayang ni, fadilat semayang, amalan semayang ni. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Talhah, bahawa Talhah ni dia bermimpi satu hari ada daripada satu kaum, kaum Bai'i, kaum yang amat berbeza kematian. Seorang ni berani, sangat berani, sehingga kan dia syuhada, dia syahid dalam satu peperangan. Setahun kemudian, satu orang ni pun yang duduk, yang masuk Islam, sama-sama masuk Islam, bertikas seminit 2 minit je mengucap, sama-sama masuk Islam, sama-sama baru masuk Islam, hari yang sama masuk Islam, tapi matinya berbeza. Hak mati seorang Islam yang pertama ni mati dalam peperangan, mati syahid. Setahun kemudian sahabat dia seorang lagi ni, hak masuk Islam hari yang sama juga, baru mati. Pandangan masyarakat sudah tentulah yang mati syahid lebih hebat daripada yang mati biasa setahun kemudian. Confirm kita kata hak mati syahid dululah masuk syurga. Tak, kita kata begitu. Tapi Talhah, dia pernah dalam mimpi dia dibawa oleh malaikat, duduk di pintu syurga. Duduk di pintu syurga, malaikat dalam syurga, duduk di pintu syurga bersama dengan 2 orang yang mati berbeza tadi. Satunya mati syahid, satu lagi mati kerana biasa saja. Tapi dia dijemput masuk syurga dulu, hak mati biasa. Hak mati kemudian setahun dijemput masuk syurga. Lepas tu barulah hak mati syahid dijemput masuk syurga. Dia pun kejut daripada tidur. Dia kata, mu tak lagi, tak sampai masa mu lagi. Dia kata ke Talhah ni. Talhah duduk di pintu syurga juga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mu tidak dijemput lagi masuk, mu lambat lagi, seolah-olah begitulah. Dan dia hidup lagi, cuma dia mimpi yang begitu. Mimpi dia tu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang pun heran,
dengan mimpi tersebut. Mana boleh jadi begitu? Orang yang mati syahid dipanggil kemudian masuk syurga daripada orang yang mati biasa setahun kemudian pula, tapi boleh masuk syurga dulu. Mati biasa je, masuk syurga dulu. Rasulullah kata jangan duduk pelik lah. Jangan duduk pelik. Sebab hak mati kediang tadi, walaupun dia tidak syahid, dia boleh semayang setahun lagi. Nak khabar hebatnya orang yang semayang ni. Hebatnya kita ni. Kita rasa, biar kita rasa kita hebat. Jangan nak rasa semayang ke dia ke. Ni hak bengong ni. Biar kita rasa hebat. Kita semayang ni, kita umat yang hebat. Sebab dengan umur kita yang masih hidup, tengok ajalin depan ni, orang-orang tua pada saya jauh nak banding. Saya baru 44, dia umur berapa dah. Dah peceng tu, orang kata tak ada gapo dah, tunggu masa dah. Ibarat kata begitulah. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kebaikan yang banyak kepada mereka-mereka ajuz, orang-orang yang tua ini, dalam pengimarahan masjid. Dan mudah-mudahan kita harap satu masa lagi dia berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa kita. Sebab tu kita jangan duk ingat semayang ni benda yang kita kata biasalah, tak? Biasa. Tidak. Sebenarnya orang yang semayang, kuat semayang, tidak termasuk semayang sunat. Semayang wajib. Kalau semayang sunat, tak tahu nak kata lah tak. Kali ambil, bahagi ambil banyak mananya pahala tak. Maknanya boleh masuk syurga dulu pada orang yang mati syahid. Ni nak khabar, Rasulullah nak khabar kepada kita betapa istimewanya orang-orang yang masih lagi boleh melakukan sembahyang. Dah kalau degung gitu, hak tinggal pun belum tentu boleh qada. Agak-agak Tuhan pun lah dosa, kerana dia Melayu dan beragama Islam. Itulah harapan kitanya. Sedih tu sedih juga. Batu Imam Ghazali kata, jangan kamu sedih ketika kematian itu kerana perasaan kasih sayang. Sebab kalau kita kasih kepada anak, kasih kepada isteri lebih daripada Allah, kita termasuk dalam golongan asabiyah, golongan tak pakai kerja belaka. Tinggal semaya, tinggal taat kepada Allah kerana bini, kerana anak tak jadi. Allah Ta'ala dulu, Rasul dulu, syahadatain, lepas tu baru ahlikum, baru ahli-ahli kamu, barulah keluarga kita. Allah Ta'ala dulu, Rasul dulu sayang, kasih. Dan katanya Imam Ghazali, kalau mau menangis kerana kasih sayang kamu kepada orang yang pergi, tak ada guna skepeng. Sebab mu dah reti Tuhan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu mari daripada aku, mu kembali kepada aku, mu dah reti. Tu Imam Ghazali kata. Bahkan dia kata menangis tu ada sia-sia. Kita yang disuruh menangisnya, yang disuruh kita bersedihnya, disuruh kita berduka citanya, jangan meratap macam orang gila, hilang iman. Tak boleh. Menangisnya kita bimbang. Orang yang pergi mendahului kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diazab berjuta-juta tahun dalam kubur, sampailah kepada hari pengadilan Allah. Itu yang patut kita menangis. Sebab tu kita kadang-kadang kita masih lagi, walaupun tak boleh tengok mayat, walaupun mayat tak tahu ke mana, kita masih lagi hubungkan mayat tu dengan Allah. Walaupun ada di antara kata ngatik wak gapo lagi, hak mati dah baca Quran wak gapo lagi, tak sampai kira lah hak wak gapo lagi tu, ambil hak wak boleh lagi, hak gitu. Nak ambil hak tak molek sama tak, ambil hak molek lah. Masih lagi dihubungkan si mati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan panggil orang tahlil, panggil orang baca Quran, kadang-kadang upah orang baca Quran. Itu semua bid'ah. Bid'ah yang kita kata bid'ah hasanah, yang dibuat dengan niat kebaikan, bukan nak menyehu dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, batu saya kata benda ni biar kita rasa apa yang kita buat tu ada hujah. Sebab tu katanya Imam Ghazali, kalau berasa letih sikit, kalau berasa malah sikit, kalau berasa lesu sikit, biar ada dalam diri kita itu perasaan raja', perasaan raja'. Wak mari sifat raja'. Raja' ni apa benda? Mengenankan pahala-pahala yang banyak dalam peribadatan kepada Allah.
Lagi susah kita nak buat, lagi banyak pahala. Lagi susah kita nak buat, lagi banyak pahala. Begitulah apa sekalipun. Saya tekan kepada pelajar-pelajar, kadang-kadang kita dengan letih ni, kadang-kadang tengok perangai dia tu berasa nak marah menyinga. Tapi marah tu boleh padam, kita kata mana, hak ni je bahagian aku, hak dapat pahala di sisi Allah. Tolong selesai hak dia tak selesai. Kalau jenis hak tak ada mikir begitu, tapa budak tiap-tiap hari. Bapa bengong budak ni, apa benda tempat makan tak bersih, kursi tak tersusung. Sebab itu tertib dipanggil, adab-adab. Kalau ikut nak marah, tapi kita letak mana, hak ni lah hak pahala bagi aku pula. Begitu juga dengan ilmu yang kita terima. Kalau kita nilai hak negatif orang ngajar ni, Allah kasar ngajar. Jangan nilai hak kasar dia tu, nilai ilmu dia tu, pahala yang Allah dia nak bagi kepada kita. Jadi kena ada perasaan rajak. Ada perasaan rajak ni baru semangat dia tinggi. Aku buat ni dapat pahala yang besar, Allah syukur aku boleh semayang lagi. Hak bersuruh turun tu daripada kapal terbang tu tak ada dah dia. Habis dah dia. Lawa setara mana, cantik setara mana, pakak ke, timbalan ke, ketua ke, habis. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa masa dia dah. Tapi aku masih lagi berulang, walaupun daripada Setiu ke Masjid Abidin ni agak jauh. Orang kata mana sabar dah kerjaan gitu tu. Ni nak kabarnya. Sebab apa? Sebab ilmu yang sedikit sebanyak yang ada pada kita tu memberi kekuatan mujahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu selain daripada rajak, katanya Imam Ghazali, mari satu lagi sifat, dia panggil sifat khauf, sifat takut akan azab Allah. Biar kita berasa tak cukup sama, semayang tak cukup, semayang berasa tak sempurna, semayang tidak diterima, baru kita bersungguh-sungguh. Macam tu Imam Azim duk ayat sama, waddai, dia sebut perkataan tu. Ya tak, musmayanglah seolah-olah ini semayang yang terakhir. Bukan gitu kan? Dia dah sebut sama. Kadang-kadang orang buat menganyi tu, dia tutup imam semayang terakhir, ada cukup. Jenis menganyi tak habis. Ya tak? Padahal itu satu benda yang bagus sebenarnya. Tak ada cara kita nak sempurnakan semayang kita, nak khusyuk semayang kita, kita kena letak pada amalan kita, inilah terakhir aku nak sembah kepada Allah. Ada? Yang terakhir aku nak sembah kepada Allah. Semayang maghrib hari ni nampak suka mega ni belum tentu lagi garis esok boleh. Belum tentu lagi, belum confirm lagi garis esok boleh Jumaat pula di Masjid Abidin. Tatah orang khabar, Ustaz Azhar balik kuliah garis malam di Masjid Abidin. Tengah jalan kat Merang tu bahan babi, habis cerita. Tak ada akhirnya benda lagu ni tak sekadar. Tak? Daripada Langkawi siapa ke Setiu, jumpa dengan anak bini dadang sarilah pukul 5 Allah Ta'ala panggil. Itulah maknanya kehidupan kita ni, kehidupan kita. Sebab tu dalam sembahyang, dalam Fatihah disebut berulang-ulang kali, minal masani, dia ulang Fatihah itu, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yakni yaumul akhirah, yaumul barzah dan sebagainya. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, syukur kepada Allah. Saya sambunglah semula, nak separuh jalan dah, habis separuh masa baru nak sambung, tak apalah. Ayat yang saya baca pagi tadi daripada kuliah subuh kita pagi tadi, yang mana ayat ni ayat ataupun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi SAW selain daripada zaman Nabi Allah Sulaiman dengan Puteri Balqis. Ayat yang seterusnya iaitu kaum Samud dengan Nabi Allah Saleh. Kaum Samud dengan Nabi Allah Saleh. Ayat yang sebelum pada ayat yang saya baca tadi, walaqad arsalna ila samud akhahum salihah, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ani abudullah, Rasul dan Nabi kerja dia seru manusia kepada Allah. Biasanya diutuskan Nabi dan Rasul tu, munculnya Nabi dan Rasul di atas muka bumi tu nak ajak manusia yang pada mulanya sesat barat, menyembah dengan berbagai-bagai sembahan, mengada Tuhan selain daripada Allah dengan berbagai-bagai Tuhan,
mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ani'budullah. Itulah kerja Nabi dan Rasul. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutuskan kerana apa? Kerana masyarakat Arab jahiliah pada masa itu rosak akhlak begitu teruk, lebih pada menatang. Zaman tu kita kata kal an'am, seperti binatang. Zaman ni lebih teruk lagi. Ada. Kalau zaman Nabi dulu bunuh anak puang, zaman ni bunuh lelaki puang. Zaman dulu kadang-kadang pera juga sampai setahun, beranak baru bunuh. Ni dalam perut agama dah. Macam-macam lah. Tu saya kata. Mana tak? Kehidupan hari ni. Jadi kita boleh baki semua tu apabila manusia tadi kembali kepada Quran. Itu pentingnya kita faham tentang Al-Quran yang kita baca. Jangan duk mai baca, duk kira nak khatam je. Duk bersuhur dengan khatam je. Saya dah bersuhur mana? Khatam baca ni. Kalau saya nak tanya, pernah dah seumur hidup ni kita khatam tafsir Quran ni? Pernah seumur hidup kita khatam? Tapi insya-Allah lah kalau mengikuti di Masjid Abidin ni satu masa ayah Jalim kemungkinan khatam. Kita hari ni duk suhur dengan Syekh Khulik. Semayang tarawih khatam 30 juzuk. Suhur dengan saya luah lebay hidung. Walaupun saya tak jadi imam tarawih di sini, tapi orang sebut-sebut hebat Masjid Abidin. Tiap-tiap tahun khatam 30 juzuk Al-Quran dalam semayang tarawih. 30 hari dalam sebulan. Sahabat semalaman 3 kali khatam. Nak pelik gapo dia dengan dia 30 sebulan ya. Sahabat 3 kali khatam semalaman. 3 kali khatam. Kalau bab khatam Quran. Tapi kita nak tanya diri kata, berapa kali kita khatam tafsir Quran? Berapa kali kita khatam? Tu hari ni jadi tak pakai kerja tu jadi gitu lah. Sebab apa? Reti baca je benda yang disarang oleh Al-Quran. Walaupun cerita-cerita tu ribu tahun, puluh ribu tahun daripada zaman Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam sampailah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran duk cerita tu, benda tu kita kata macam sejarah lama dah. Tapi kadang-kadang satu persatu apa apabila kita bawa dalam masyarakat kita hari ni, sama ada masyarakat Islam ataupun tak Islam, ayat Quran tu senantiasa memperjelaskan keadaan-keadaan mereka ini. Itulah Quran. Ia akan memantapkan lagi keimanan kita kepada Allah. Kita cerita bab Nabi Allah Sulaiman dengan Zulaikha. Bukan semata-mata Zulaikha pula dah, puteri Balqis. Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf, ya. Kita cerita bab-bab begitu, bukan kita nak cerita bagi dia kan. Bukan nak baca seperti hikayat hantuah dengan hanjebah. Ya tak? Kita nak ambil apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Yang mana kalau orang kata dak sama pun dekat-dekat dah umat yang ada hari ni dengan kaum-kaum yang terdahulu dari segi akhlak. Sebab itu Rasulullah menekankan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan aku diutuskan di muka bumi ini, di tempat kamu ini, tidak lain ialah nak menyempurnakan utammima makarimal akhlak, nak sempurnakan akhlak kamu. Akhlak ada pada kamu ni akhlak binatang. Jadi aku nak jadimu ni akhlak manusia yang dituntut, yang disuruh oleh syarak. Itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaum Quraisy dan juga umat-umat selepas padanya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah tugas rasulnya. Mari Nabi Saleh nak seru kaum Samud. Bapa kaum Samud ni kaum mana? Kaum yang derhaka kepada Allah. Ada dua puak pada kaum Samud ni. Satunya kaum yang mukmin, yang beriman, yang patuh kepada Allah. Satu kaum lagi yang kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Sebab itu dalam ayat yang kita baca pada malam ni, Allah Ta'ala kata, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ah. Nabi Saleh berkata kepada kaum dia, kaumku, mengapa kamu segerakan kufur engkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu? Tidak mendatangkan kebaikan kepada kamu. Bapa yang duduk ambil hak buruk, hak kafir itu, sebab kafir itu buruk, sayyi'ah.
benda yang buruk. Benda yang tidak beriman kepada Allah ni tak ada gapalah, kaya guana setara mana, hebat setara mana, tapi tak di kategori beriman, tempat dia neraka Allah Ta'ala. Tak sehebat lah. Yang paling hebatnya kaya, akhlak kaya, duit kaya, pakar kaya, beriman kepada Allah. Tu hebatlah tu. Hebatlah tu. Kalau tak Nabi pun sahabat Nabi, ya tak? Tu hebat. Sebab Nabi tak kaya, sahabat-sahabat dia ramai orang kaya. Dan kita bukan kita nak marah orang kaya. Saya berdoa supaya orang kaya ramai, supaya boleh keluar zakat, ya tak? Tapi kita nak kaya yang beriman kepada Allah, kaya yang duduk dalam masjid, kaya yang tahajud, kaya yang sembahyang puasa sunat. Bukan kaya kau duk pikul ke kayu hak mahal tu dak. Minta maaf lah, kadang-kadang gitulah. Bukan nak kata sangat, tapi peringatan. Fazakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu dia. Kerja kita begitulah. Tapi kadang satu hati marah juga tak. Selakak tu iman, kau mau aku semacam. Bukan begitu Tapi itulah ilmu yang kita nak bagi. Kita beri secara spontan saja. Dan kita tak tunjuk sesiapa, melainkan masing-masing dengar dan faham. Dan kita harap ini suatu ilmu, walaupun kadang-kadang panas lu balinga dengar. Dak lekat papa punggung nak duduk kalau Ustaz Azhar ngajar. Tu dak kasar mana lagi. Tak ada langsung hak kasar dalam Masjid Abidin ni. Semua molek-molek belaka, insya-Allah. Jadi katanya Nabi Saleh, laula tasta'jiluna Allah la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Kafirmu tu tak apalah, kerana mu tak ada Nabi, tak ada Rasul. Aku mari ni, mu kena tinggal kafirmu. Kena ambil beriman kepada Allah dan minta ampun dengan Allah. Kerana orang yang mendapat pengampunan Allah, dia akan mendapat rahmat. Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu yang diajar oleh Rasulullah ketika kita nak masuk masjid. Allahumma ighfirli zunubi. Wahai Tuhan yang menguasai pengampunan, ampunkanlah aku. Waftahli, bukakanlah kepadaku abwaab rahmatik, pintu rahmat. Jadi rahmat Allah ni perlu kepada setiap manusia, setiap individu. Dan bukan setakat itu saja, berkembang kepada keluarga, ahlikum, ahli-ahli kamu. Kita mengharap rahmat Allah. Walaupun kita kata kita berjaya menjadikan anak-anak kita cerdik, pandai, orang-orang yang ternama, orang-orang yang mempunyai degree, master, PhD, berjayalah. Tapi belum confirm lagi. Sepanjang tu belum confirm lagi. Sebab manusia ni dhaif. Belum mari lagi hak besar-besar tu. Hak benda nafsunya, belum mari lagi syaitaniahnya. Hak tu yang paling kita takutnya. Sebab Nabi pernah dalam sabda dia pernah diberitahu, pernah diberitahu kepada para malaikat. Para malaikat, Allah Ta'ala berasa bangga, berasa amat bangga dengan satu kumpulan manusia duduk berzikir. Nabi tanya, kumpulan sahabat sedang berzikir. Kumpulan sofah ni berada di bucu masjid, bucu masjid dalam masjid Nabi. Kumpulan ni Nabi kata tersudut cara lah. Ada orang protes, duduklah sajid 24 jam nak makan gapo dia, bini anak guana di rumah. Orang tabligh kata popok dia lah sufahnya. Tak apalah, dah dia nak ngaku gitu-gitu dah. Sebenarnya orang yang banyak intikaf dalam masjid, banyak beribadat dalam masjid, sehingga kan bagi dia dunia ni fana, dunia ni tak ada gapo bagi dia. Dia kira kalau orang nak pergi makan dia sedekah, begitu dia kira. Tapi Nabi tak larang Nabi tak larang kumpulan sofah. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi itu, ada belakang pada makam Rasulullah itu. Dulu di situlah tempat berkumpulnya para sahabat. Ada sahabat yang marah.
Orang yang kita kata tabarrak ini termasuklah Anas bin Malik, Abu Hurairah. Orang-orang ni masuk ke dalam kumpulan ini. Derah syarak. Qadimah sikit bunyi dah. Suruh aku berhenti tu. Tak apalah, kita sambung sikit lagi. Jadi orang yang berzikir ni, Nabi pun tanya lalu, muat benda ni, berkumpul ni buat apa? Saya mengingati Allah ya Rasulullah, kerana banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Lalulah mu tahu tak? Mu tahu dah ni, betul ni mu berzikir dengan Allah ni. Bukan mu nak bersorok ke orang ni, mu kuat ibadat. Tak ada ya Rasulullah. Rasulullah nak tengok. Demi Allah, dia kata, kami duduk dalam kumpulan ini semata-mata berzikir kepada Allah. Tak ada kerja lain. Tak ada nak suruh ke orang saya ni ahli ibadah. Tak ada. Maka saya buat ni lillahi ta'ala. Kita sebut zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita zikir, Nabi kata, mu tahu tak sahabatku, dengan perbuatan kamu ni Allah Ta'ala bangga dengan para malaikat dia. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, mu tengok manusia tu, pak tapang benda yang akan menyesatkan dia. Sebelah kanan dia ada syaitan, sebelah kiri dia ada nafsu, sebelah belakang, sebelah depan, semua ada belakang. Pak tapang, musuh-musuh mengelilingi mereka. Tapi apabila dia taat kepada Allah, dia boleh tinggal pak musuh yang manusia kebanyakannya rebah dengan dia. Dengan musuh pak perkara ni, dunia, iblis, nafsu, syahwat, pak ni tewas manusia. Dunia hancur manusia. Hubbud dunia wa karahatul maut. Kasih kepada dunia, tidak ingat kepada mati. Itu dia kata dunia. Dari ni manusia tengok pada tak mari sejik, tak ada masa nak ibadah. Kenapa? Kerana harta, kerana dunia. Manusia yang sebeginilah. Nafsu, keinginan, kita kata. Tak kira lah nafsu seks ke, nafsu keinginan hal lain ke, banyak lagi kan keinginan yang kita nak lebih pada orang, nak hebat pada orang, nak suruh orang sanjung lebih pada orang, nak suruh orang mulia lebih pada orang. Tak kira tak alim tak hebat, bukan kita kata orang jahil belaka. Orang alim pun begitu juga kalau dia berniat begitu, ya tak? Jadi selain daripada itu, syaitan itu musuh yang amat nyata. Mu tengok malaikat, pak penjuru serang dia, tapi dia kuat dengan aku lagi. Dia tak ambut kepada aku, dia tak korup dengan aku lagi. Jadi itu yang aku latih dia menjadi khalifah di atas muka bumi. Manusia-manusia yang sebegini layak menjadi pemerintah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nak beritahu oleh Rasulullah. Hebatnya orang yang beribadah kepada Allah. Tu baru tahlil, baru zikir, baru baca Quran. Kalau bangun malam pula tahajud, masya-Allah tuan-tuan, jalan atas pahala kita. Allah, hedah ni lah mecak semua kalau sebut kata pahala. Ni gak mecak sebut hari ni berapa tepat hari ni? 7 tepat. Masih ke saya 6 tepat hari ni sambut hari raya. Allah banyaknya kata nafsu siapa tinggal puasa dak. Kerana banyaknya panggilan. Masing-masing nak menzahirkan kegembiraan, aku boleh kedarah dah. Kasar lah. Kalau kasar minta maaf banyaklah. Itu nak menggambarkan kepada kita biar kita rasa sedap dan seronok dalam ibadah kepada Allah. Tukar benda tadi. Hak tu termasuk dalam hak mana tu? Kemungkinan nafsu, kemungkinan dunia. Tak gini tak kena ni. Ni siapa dia ni orang ni? Jaga orang kau. Ibadah kita kepada Allah terlepas. Rindu kita kepada Allah terhalang kerana manusia durjana. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak kalau saya kata kasar begitu. Sebab penghalang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah perkara yang nak ditekankan. Tinggallah hak kufur tu katanya Allah. Kata Nabi Allah Saleh kepada kaum dia, tinggal hak kufur. Mari beriman kepada Allah, bertaubatlah, tinggallah. Dia baloh siang malam, kerja dia berkelahi siang malam. Kaum Samud ni kaum yang suka berkelahi, suka berbalah, suka mengadakan peperangan,
Sedangkan benda-benda yang begitu dalam Islam 3 hari saja memutus silaturahim, maka putuslah rahmat Allah dengan dia. Sebab tu kita balas dalam apa benda sekalipun, jangan kita putus hubungan. Balas setakat balas kira-kira biasa lebih pada 3 hari jumpa salam. Jangan tubik perkataan kau tak maafmu. Jangan tubik perkataan tu. Nabi tak mengaku maaf. Sebab Nabi ni sifat dia pemaaf. Nabi tak ada. Anas kata aku sepanjang duduk 10 tahun duduk bersama dengan Nabi, tak ada pun Nabi akak suara tinggi ataupun tidak menyetujui apa yang dibuat oleh Anas bin Malik. 10 tahun dia bersama dengan Rasulullah. Sebab tu apabila mati Rasulullah wafat, Rasulullah cacar dia sampai dia minta doa dengan Allah, ya Allah bila lagi nak ambil aku ni, rindunya aku kepada Nabi. 10 tahun tak pernah Rasulullah akak suara. Rasulullah tak setuju dengan tindakan Anas. Mu ni Anas buat apa dia benda gini? Tak ada. Mereka apa yang dibuat oleh sahabat, oleh anak akak dia, Allah. Kita kena ingat begitulah. Ni ada siapa minta maaf hari raya pun, tengoklah ribu lah kelain. Tak boleh tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun. Ini bukan kerja Islam sebegitu. Jadi sekadar itulah dulu isyak banyak ni. Tak ada lama sangat. InsyaAllah kita sambung pada ayat. Baca kena main ajar ni. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 55 sayap ya malam ni. Sayap je, banyak ayat lagi insya-Allah. Orang lain akan sambung dan kita akan sambung setiap kali subuh lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.